Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syairah binti Abdul Ghani selaku moderator anda pada hari ini dalam Bual Bicara Pembelajaran Berkhidmat. Okey, bersama saya pada hari ini ialah Encik Tanat Subamani sebagai panel kita pada hari ini. Okey, tanpa memasa lagi kita menjemput Encik Tanat Subamani untuk mengupas lebih lanjut tentang pembelajaran berkhidmat. Pembelajaran berkhidmat Service Learning atau singkatannya SL. SL ni merupakan salah satu kaedah PDP yang melibatkan pengalaman kita dalam kita berkhidmat kepada masyarakat. Sebenarnya, subjek atau kos ni dah lama diperkenalkan di negara-negara asing. Contohnya di negara Amerika Syarikat, Britain, Kanada, Australia dan sebagainya. Dan terdapat juga kajian-kajian yang dilakukan di negara tersebut menunjukkan impak yang baik dan positif terhadap masyarakat setempat di negara itu. Namun begitu, subjek ini walaupun menunjukkan impak yang baik, akan tetapi terdapat juga ramai penyelidik dan pengamal yang masih tak dapat nak capai persetujuan tentang cara yang terbaik untuk kita mendefinisikan dan menciri-cirikan konsep SL. Oleh itu, subjek ini amat sukar untuk kita perjelaskan atau fahami. Sehingga ada pelbagai tafsiran yang diberikan dan dilaksanakan terhadap konsep SL ini dan juga terdapat pelbagai pendekatan yang diguna pakai untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam service learning. Lebih rumit lagi bila penggunaan istilah SL ini juga diguna pakai untuk menggambarkan pelbagai bentuk-bentuk pengalaman dan pembelajaran yang lain. Istilah SL ini juga tidak sama dengan konsep khidmat sosial yang lain seperti khidmat komuniti, aktiviti-aktiviti kesukarelawanan ataupun latihan praktikal. Walaupun ia boleh diterjemahkan sebagai aktiviti yang sama. Di Malaysia, pendekatan ini masih lagi bersifat khidmat sosial yang terhad kepada elemen-elemen kesukarelawanan. Maksudnya, ia masih berada dalam proses awal terjemahan secara menyeluruh dalam core kurikulum dan program fakulti di universiti IPTA secara langsung. So, ini menunjukkan bahawa objektif dan pelaksanaannya masih lagi kurang jelas dan kurang difahami dalam pelaksanaannya dan perlukan kepada research ataupun pengkajian ataupun penyelidikan untuk menunjukkan perbezaan antara SL dengan aktiviti khidmat sosial yang lain. Okey, kita pergi ke soalan yang pertama iaitu apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran berkhidmat? Definisi SL ni ditarifkan sebagai salah satu kaedah PDP yang telah saya kemukakan sebentar tadi iaitu pada bahagian sebelum ini. Dan definisi SL ni juga berkaitan dengan proses pembelajaran, proses perkembangan, proses pengalaman pembelajaran, model pembelajaran berasaskan pengalaman dan pembelajaran berasaskan hikmat pelajar. SL juga mewakili pedagogi yang berpusatkan kepada pelajar di mana ianya dibentuk melalui pengalaman pelajar semasa mereka melakukan aktiviti-aktiviti di kajian lapangan. Tujuan pembelajaran melalui pengalaman ini adalah melibatkan mereka secara aktif dalam pendidikan pengalaman yang disusun secara berstruktur. Bahkan kita memanifestasikan falsafah pendidikan yang menyenaraikan SL ini sebagai salah satu kaedah PDP yang melibatkan HIEF iaitu High Impact Education Practice di pelbagai universiti termuka di dunia ini. Ini kerana ia dapat memberi peluang yang berharga kepada pelajar melalui pembelajaran berdasarkan pengalaman di dunia nyata. Oleh itu, istilah ataupun konsep SL ini yang dapat saya rumuskan ialah satu kaedah PDP yang berasaskan kepada pengalaman menerusi perkhidmatan yang mereka lakukan terhadap masyarakat. Okey, soalan yang kedua ialah apakah fokus utama bagi mereka yang terlibat dalam service learning ini? Boleh Encik kupaskan? Okey, soalan yang kedua ialah apakah fokus utama bagi mereka yang terlibat dalam service learning ini? Boleh Encik kupaskan? Penglibatan dalam SL. Penglibatan dalam service learning ataupun SL dapat kita lihat dari sudut penglibatan pelajar itu sendiri dan juga komuniti yang terlibat.
Pengalaman lalu, refleksi aktiviti yang terancang dan pembelajaran akademik juga melibatkan dalam amalan service learning bagi sebahagian pengkaji ataupun penyelidik yang mendefinisikan istilah ini. Fokus utama kos ataupun subjek ini ialah melibatkan pelajar bersama dengan komuniti. Service learning melibatkan pelajar secara aktif melalui aktiviti-aktiviti yang telah disusun secara terancang. Sesungguhnya, service learning ada objektif pelaksanaannya seperti pengaplikasian pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah. Dan seterusnya, ia akan memberikan sumbangan kepada masyarakat dan juga negara dan nilai seperti semangat cinta akan negara dan patriotism juga dapat dipupukkan ke dalam diri pelajar. Oleh itu, terdapat pelbagai cara pelaksanaannya yang kita dapat bina dan tingkatkan nilai patriotism dan nasionalism dalam diri pelajar yang bakal digelar pendidik. Cara pertama ialah penglibatan individu iaitu guru tersebut dalam melaksanakan service learning ini. Apabila guru itu terlibat secara aktif dalam service learning di sekolah, sudah tentunya ia dapat tingkatkan pengetahuan, kefahaman dan pengalaman mereka mengenai bidang khususnya mengenai bidang sivik dan kewarganegaraan. Contohnya seperti projek kewarganegaraan yang telah dijalankan oleh guru subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan iaitu projek melekatkan bendera-bendera negeri dalam Malaysia di Dewan Perhimpunan Sekolah. Sepanjang projek itu berlangsung, semua murid akan terlibat secara aktif dan mereka dapat kenali gambar-gambar setiap bendera negeri-negeri di Malaysia dan ia juga dapat menanam semangat nasionalisme dalam diri pelajar tersebut. Kedua, pelaksanaan projek kewarganegaraan yang gurunya menggunakan projek yang berkaitan dengan tema Malaysia, negaraku dalam projek kewarganegaraan sekolah. Contohnya seperti projek pelakaran potret-potret tokoh kepimpinan ataupun tokoh pemimpin Malaysia di sekolah sebenar bulan kemerdekaan. Melalui projek ini, pelajar akan terlibat secara aktif dan kenali siapa tokoh-tokoh pemimpin negaranya dan ia dapat memupuk semangat patriotism dan nasionalisme dalam diri mereka. Seterusnya, service learning juga boleh dilakukan melalui pengaplikasian pengetahuan kemahiran dalam sivik kewarganegaraan. Contohnya, guru membimbing murid-muridnya di sekolah dalam sesi PDP untuk mencintai dan menjaga nama baik negara. Sesungguhnya, melalui penerapan dan bimbingan sikap ini, guru dan murid akan bersama-sama membina dan meningkatkan juga nilai patriotism dan nasionalisme dalam diri mereka. Last but not least, service learning ini juga dilaksanakan melalui penghasilan kerja-kerja projek kewarganegaraan. Contohnya seperti pemberian motivasi atau semangat kepada masyarakat pendalaman iaitu perkampungan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan negara menerusi aktiviti-aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan di sekolah dan juga projek-projek gotong royong untuk menceriahkan kawasan sekolah yang berfokuskan kepada tema hidup bersama di sekolah dan masyarakat dalam subjek tersebut. Dengan itu, ia dapat membina dan meningkatkan semangat patriotism dan nasionalisme dalam diri mereka kerana penglibatan mereka secara aktif dalam projek-projek tersebut. Okay, apakah nilai yang mereka akan dapat daripada mereka melakukan service learning ini? Nilai apa yang boleh dipupuk semasa kita menjalankan service learning? Sebenarnya, service learning dapat membentuk nilai-nilai yang baru dalam diri pelajar. Iaitu, setelah mereka terlibat dalam service learning, ia sudah tentunya akan membentuk nilai seperti nilai kebertanggungjawaban sivik mereka terhadap komuniti dan juga masyarakat. Lain pada itu, ia juga boleh membentuk kemahiran-kemahiran dalam diri mereka, iaitu kemahiran seperti kemahiran penyelesaian masalah. Hal ini kerana aktiviti-aktiviti dalam service learning ia akan mengkehendaki pelajar untuk berfikir secara kritis dan logika dalam mencari solusi untuk menyelesaikan sesuatu masalah apabila mereka berhadapan dengan cabaran ataupun sesuatu masalah.
Oleh itu, para pelajar akan mempelajari pelbagai pengetahuan dan kemahiran yang mereka pelajari melalui pelaksanaan service learning, dan ia juga dapat memberikan impak yang positif kepada mereka. Terima kasih kepada Encik Tahnat Sumamani atas kesudian Encik untuk memberikan penjelasan tentang service learning ini kepada pelajar ataupun mahasiswa dan mahasiswi universiti.